Penyalang, bangunan baharu Majlis Bandaraya Miri bakal menjadi antara mercu tanda Bandar Miri. Perincian lanjut bersama-sama Vanessa Mering. Vanessa, silakan. Ya Azam, bangunan baharu Majlis Bandaraya Miri MBM mencerminkan 3 elemen iaitu pembangunan terperinci untuk Bandaraya Miri selain perpaduan dan kemakmuran rakyat berbilang kaum. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata bangunan ikonik itu bakal menjadi antara mercu tanda bandaraya itu dengan simbolik yang tersendiri selain lokasi yang menarik ke arah bandaraya digital pintar. So I would like to congratulate Miri Sisi Council for a very efficient transformation to a digital smart city, number one. And number two, this building is iconic. It's a Green Building Index, BGI, and it's part of our post-COVID-19 strategy recovery where we give emphasis on sustainability. That is environmental sustainability. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata apabila melihat potensi ekonomi di bahagian utara Sarawak, Miri mempunyai lokasi yang strategik bukan hanya terkenal dengan minyak dan gas, malah mempunyai tarikan pelancongan yang perlu dipromosi dengan lebih giat. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian bangunan baharu Majlis Bandaraya Miri. Bangunan setinggi 9 tingkat itu mula dibina pada tahun 2018 dan siap sepenuhnya pada Oktober lalu menelan kos RM92 juta. Industri pelancongan Sarawak dijangka bertambah rancak apabila pintu sempadan dibuka kepada pelancong asing selewat-lewatnya 1 Januari tahun hadapan. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu beliau yakin industri tersebut bertambah baik sekiranya cadangan daripada Majlis Pemulihan Negara berjaya dilaksanakan. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan Sarawak merekodkan peningkatan jumlah kemasukan pelancong iaitu 20,926 orang sejak Oktober lepas bagi tujuan pelancongan berbanding hanya 18,338 orang bagi tempoh yang sama tahun lepas. Daripada itu seramai 15,371 orang merupakan pelancong domestik manakala selebihnya terdiri daripada pelancong luar negara. Justeru sekiranya pintu sempadan negara dibuka awal 1 Januari nanti, Sarawak akan menyaksikan kemasukan lebih ramai pelancong terutamanya dari luar negara. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas merasmikan pelancaran program 360 Experience Stories from the Heart, anjuran Association of Sarawak Inbound Agencies Asia dan Lembaga Pelancongan Sarawak STB di Old Courtyard, Kuching. Program tersebut merupakan rancangan video bersiri menggunakan teknologi video interaktif 360 darjah yang akan membawa penonton menyelami keindahan destinasi-destinasi pelancongan yang menarik di Sarawak. Sebanyak 5 episod akan mula disiarkan melalui laman Facebook Azia dan STB bermula hari ini, manakala 5 lagi episod akan disiarkan pada Februari 2022. Inisiatif penyaluran peruntukan bagi membantu sekolah-sekolah mubalik di Sarawak akan diteruskan. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Roland Sagah Wiin berkata, ini bagi memastikan setiap sekolah mubalik di Bumi Kenyalang menikmati prasarana sekolah setaraf dengan sekolah lain. Sekali di luar bandar. Datuk Roland Sagah memberitahu peruntukan itu penting bagi membolehkan pihak sekolah membuat penambahbaikan serta membina baharu struktur atau infrastruktur sekolah yang kebanyakannya dalam keadaan daif, terutama sekolah yang terletak di kawasan luar bandar. Menurut beliau, sekolah mubalik ada menerima peruntukan dari Kerajaan Persekutuan, namun bantuan tersebut adalah untuk mengurus hal ehwal prasarana dan pentadbiran sahaja. Banyak sekolah-sekolah ini, terutama sekali di luar bandar, dalam keadaan yang tidak sempurna. Jadi kita melihat bahawa ini perlu diberi bantuan. So CM selepas berbincang dengan Datuk Ahmad Douglas, melihat bahawa ini perlu kita bagi dengan sekolah-sekolah mubalik dan kita mula daripada tahun ini untuk membantu sekolah-sekolah mubalik.
Tambahnya, ia juga sebahagian usaha kerajaan negeri yang sentiasa memberi penekanan terhadap pendidikan agar semua pihak mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti. Datuk Roland yang juga penasihat sekolah mubalik denominasi Anglican bagi Diosis Kuching menyatakan demikian pada majlis penyampaian cek bantuan kepada sekolah mubalik bagi denominasi Anglican di Kuching. Sejumlah RM6 juta diperuntukkan kepada 50 sekolah mubalik di bawah denominasi Anglican tahun ini yang disalurkan melalui unit hal ehwal agama-agama lain Unifor. Sebanyak 5 sekolah menengah dan 45 sekolah rendah melibatkan 12,125 pelajar akan mendapat manfaat daripada inisiatif tersebut di seluruh negeri. Dalam pada itu, pengarah Unifor Richard Lon berkata sejumlah RM165 bilion disalurkan kepada unit tersebut bagi projek membina dan menaik taraf 1,232 rumah-rumah ibadat sejak 2017. Beliau juga memohon pihak sekolah untuk menghantar laporan berkaitan kerja-kerja projek yang dilaksanakan kepada pihak Mission Authority sebelum laporan itu dihantar kepada Unifor dan pihak kerajaan bagi pemantauan pelaksanaan projek. Projek pembinaan semula sekolah-sekolah daif di kawasan Telang Usan, khasnya Sekolah Kebangsaan Long Loyang dan Sekolah Kebangsaan Long Bemang berjalan agak lambat dari jadual asal pembinaan. Penyandang Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dennis Ngau memberitahu ini berikutan proses permohonan pertukaran tapak baharu bagi pembinaan kedua-dua sekolah terbabit. Dennis Ngau menjelaskan permohonan pertukaran tapak baharu sekolah tersebut perlu dilakukan bagi mengelak risiko berlakunya banjir setiap musim tengkujuh. Tambahnya, pihaknya kini masih menunggu untuk kelulusan pertukaran tapak ke tempat yang lebih tinggi dan selamat agar tidak menjejaskan sesi persekolahan di sekolah berkenaan setiap kali dilanda banjir. Ditemui di Miri, Dennis menyatakan pihak Pejabat Pendidikan Daerah Baram telah berbincang dengan penduduk kampung bagi mengenal pasti lokasi yang terbaik. Untuk rekod, peruntukan masing-masing sebanyak RM8 juta telah diluluskan oleh kerajaan bagi pembinaan semula 2 buah sekolah daif tersebut. Ahli politik atau calon parti yang akan bertanding pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12 dilihat perlu bersikap kreatif untuk berinteraksi dengan para pengundi dan masyarakat di bandar atau luar bandar. Timbalan Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Arnold Puyok berkata, interaksi dua hala amat penting agar dapat menyampaikan mesej atau manifesto mereka dengan jelas kepada rakyat. Apa yang penting di sini kalau kita bercakap tentang mengadakan pilihan raya semasa pandemik ini, yang penting adalah bagaimanakah wakil rakyat, pemimpin dapat berinteraksi dengan para pengundi. Beliau yang juga seorang penganalisis politik berkata tidak dinafikan bahawa penggunaan media sosial akan menjadi satu platform yang akan digunakan dengan lebih giat lagi dalam pilihan raya yang akan datang. Jelasnya lagi, ia juga akan menjadi satu cabaran kepada calon daripada kerajaan ataupun pembangkang untuk berkempen dengan kaedah baru ini untuk mendekati pengundi termasuk golongan warga emas. Dr. Arnold Puyok berkata demikian kepada RTM di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Kota Semerahan. Dengan itu, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Ya, baik, terima kasih Vanessa langsung dari Sarawak.